Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rakan-rakan, tuan-tuan, puan-puan, selamat kita berjumpa lagi. Jadi untuk sesi kali ini, saya nak kongsikan beberapa tips. Tiga tips bagaimana kita nak bangkit daripada rasa frust, rasa kecewa. Bangkit daripada rasa meredown. Kita rasa macam tertekan, stres apa semua. Cuba gunakan tiga cara ini untuk kita kembali kepada landasan kita semula. Baik, yang pertama, saya nak kongsikan, kita tulis. Tulis apa? Kita tulis apa matlamat, apa benda yang kita nak capai. Kita jangan baca, jangan fikir. Kita kena tulis. Tuliskan apa yang kita nak capai. Supaya kita ada sebab. Banyak perkara yang kita nak capai. Jadi, bila kita ada tulis, mungkin 5, mungkin 10, kita punya hasrat, kita punya misi, baru kita akan nampak bahawa matlamat kita, tujuan hidup kita, mungkin kerjaya kita, banyak benda yang kita kena buat. Jadi bila datang masalah, bila datang perkara-perkara yang kita rasa menjatuhkan kita punya perasaan, yang menjadikan kita kecewa sebagainya, nampak kecil. Bila kita tulis matlamat kita itu banyak dan jelas. Jadi kita akan nampak kita tak ada masa untuk fikirkan benda-benda yang kecil ni. Benda-benda masalah ni. Kita akan nampak aku ada banyak benda yang aku kena buat. Ambil action supaya matlamat yang aku tulis ni capai. So yang pertama, tulis. Jangan percaya. Buat. Tulis satu. Contoh. Untuk diri sendiri kita nak apa. Untuk keluarga kita nak apa. Contoh. Nak kereta. Rumah. Tanah. Umrah. Haji. Melancong. Sebagainya. Perniagaan. Keuntungan. Gaji. Apa-apalah yang kita setkan kita nak, kita tulis. Jadi kita akan nampak ini semua ni benda-benda ni yang aku nak capai. Jadi macam mana aku nak fikir benda-benda masalah ni? Aku tak ada masa untuk fikirkan perkara-perkara ni. Banyak benda yang aku kena buat. Baik ya? Nampak clear. Yang pertama. Yang kedua, kita jelas matlamat kita tu, hala tuju kita tu nak pergi mana. Kena ada spesifik time frame, masa, ke mana, bila, kenapa dan sebagainya. Kita kena, satu, kita tulis apa yang kita nak capai. Yang kedua, kita letakkan pengkhususan matlamat, tempoh masa, lokasi ke, tempat ke. Terutamanya tempoh masa. Sebab bila kita letak satu objektif, sasaran. Contoh, kita nak kereta dalam tempoh 5 tahun. Apa yang kita kena buat dalam tempoh 5 tahun? Berapa mungkin kalau nak beli secara bentuk tunai, tak mampu. Tapi berapa minimum deposit? Berapa deposit yang kita nak letakkan supaya dapat kenderaan yang kita hajatkan? Itu kereta, rumah, tanah, nak pergi umrah ataupun haji. Bila? Kita letak satu tempoh yang spesifik. Jadi di sebelah ni ada satu matlamat. Yang kedua kita letakkan spesifik objektif dan juga tempoh masa dan sebagainya lah. Supaya kita jelas dengan apa yang kita nak, KPI ataupun time frame ataupun hala tuju tu kita clear. Barulah kita ada, ibarat kita ada kenderaan, kita ada Google Map, kita ada Waze yang nak tunjuk arah kita ni. Ya? Bila kita ada dua benda ni, kita kena tambah yang ketiga. Inilah yang ketiganya, kita kena setkan di kepala kita, hidup kita ini sangat singkat. Hidup kita singkat. Kalau umur Nabi Muhammad 63 tahun wafat, kalau kita mengambil kira purata umur kita ni sekitar 63 tahun, maka berapa lagi baki umur yang kita ada? Jadi hidup kita ni sangat singkat, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita tak ada masa untuk fikirkan masalah. Tak ada masa untuk membebankan diri kita memikirkan banyak perkara-perkara yang negatif. Kita tak banyak masa untuk letakkan pemikiran kita,
fikiran kita, tenaga kita untuk berfikir perkara-perkara yang boleh merosakkan kita, menyusahkan kita, negatif dan sebagainya. So, kita kena fikir masa singkat. Kita kena buat supaya macam mana yang terbaik untuk kita mampu capai matlamat kita dalam tempoh jangka masa yang telah kita lakarkan, kita tuliskan, kita rancangkan. Satu lagi, bila kita fikir, hidup kita singkat, kita akan cuba buat yang terbaik. Betul? Kalau kita tahu depan tu kita punya matlamat, kalau kita berlari ni, depan tu tali akhir, kan? Tali untuk kita lepas 1 meter dan kita menang. Kita tahu kita tak lama dan tak jauh. Jadi kita akan cuba buat bersungguh-sungguh, kita akan buat yang terbaik dan kita akan cuba buat dengan yang semampu boleh kita buat. Dan kita akan abaikan apa-apa yang di sekeliling kita yang mengganggu kita. Jadi sangat cukuplah 3 perkara. Yang pertama, kita tulis apa yang kita nak. Yang kedua, kita letakkan satu sasaran objektif yang clear. Dan yang ketiga, kita kena fikir bahawa hidup kita singkat. Kita tak ada masa untuk bermain-main. Kita kena ada hala tuju yang jelas. InsyaAllah, kita yang kecewa, kita yang rasa frust, kita yang moral down, kita yang rasa macam seolah-olah tak ada nilai hidup ini, kita boleh bangkit semula. Jadi tuan-tuan, buat. Jangan percaya, buat. InsyaAllah, sama-sama akan dapat manfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.